Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 bersama saya Hanim Muhini. Dan saya Ivanto, berikut paparan utama edisi Isnin 6 Februari. Kekuatan faktor fundamental hadapi ketidaktentuan ekonomi global. Pemuda UMNO gesa tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja. Baik, sebelum ke fokus utama, fenomena gumpalan buih yang berlaku di Pantai Balok, Kuantan, Pahang sejak beberapa hari lalu berkemungkinan besar akibat perubahan kualiti air laut. Juga mungkin ada kaitan dengan pencemaran dan yang berpunca daripada aktiviti perlombongan boksit. Pantai sama pernah dilanda isu lain seperti air laut berwarna merah yang juga dikaitkan dengan pencemaran. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu Profesor Madya Dr. Zainuddin Bachok, fenomena itu bukan perkara baru yang disebabkan oleh tindak balas penoksidaan yang menghasilkan buih. Kejadian sama pernah dikesan di Sungai Klang. Namun kajian terhadap sampel kualiti air perlu dijalankan untuk mengenal pasti kesannya kepada orang ramai. Kerja-kerja penggalian saluran longkang bagi mengeringkan bekas lombong boksit di Taman Sungai Karangjaya Kuantan giat dijalankan. Ia susulan permintaan penduduk agar kawasan itu ditutup bagi mengelak kejadian yang meragut nyawa 3 kanak-kanak baru-baru ini berulang. Inisiatif digerakkan sendiri Persatuan Penduduk Taman Sungai Karangjaya yang dibantu UMNO bahagian Indra Mahkota. Kerja-kerja disegerakan atas faktor keselamatan seperti dititahkan Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Fokus saya sekarang untuk ini dulu satu, yang lain-lain kan kita akan susul. Yang mana yang perlu kita tutup, kita tutup. Kan? Jadi yang immediate ni kita nak yang ni dulu senang. Kan? Nampak gayanya macam ni, macam budak-budak suka main dekat sini pasal dekat dengan rumah kan. Jadi maknanya kita buat yang ni dulu, kita fokus. Dan memang kita pun berhasrat untuk mengambus, untuk menimbun beberapa kolam lagi lah yang sesuai. Kita akan follow up kemudian lah. Sementara itu, penduduk berharap papan tanda amaran dipasang di sekitar kawasan bekas lombong boksit itu. Gali ke ataupun gali lombong ni ataupun korek untuk buangkan air ke dari sungai ni, dan apa tu kalau boleh kita nak macam keselamatan lah, maksudnya tip ke apa bagi pihak budak-budak tak menerima bahaya. Jadi bukan nak kata kadang macam contoh mak bapak yang saya tahu, kadang ada orang kata komen mak bapak tak pandai jaga anak. Tapi macam saya pun ada anak, saya malah larang anak saya pun supaya dia akan pergi juga, dia akan keluar. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH juga menyokong langkah mengambus lokasi lombong boksit itu. Pengerusinya Tan Sri Lee Lamtai melahirkan rasa kesal atas sikap kurang prihatin pihak berkuasa meskipun isu lombong boksit itu pernah dibangkitkan dan mendapat perhatian media tempatan dan antarabangsa. Beliau meminta ibu bapa sentiasa memantau pergerakan anak-anak selain memastikan masyarakat memainkan peranan untuk mengelak kejadian itu berulang. Semalam, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam satu kenyataan maklumkan akan menimbang kemungkinan mewajibkan pengusaha boksit di Pahang supaya menimbus, memagar dan memasang papan tanda amaran di kawasan kolam bekas lombong di negeri itu. Malaysia boleh mengawal kekuatan dalaman untuk menghadapi cabaran ekonomi dunia yang tidak menentu dengan memberi penekanan kepada kekuatan faktor fundamental. Ini termasuk kemampuan kerajaan untuk melaksana dan menyampaikan segala projek, program dan bantuan kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata antara faktor luaran yang tidak menentu yang mendepani negara adalah seperti pasaran kewangan global yang sukar dikawal serta dasar pentadbiran baharu Amerika Syarikat
yang dijangka memberi kesan kepada negara dan dunia selain risiko geopolitik. Jelas beliau, kekuatan dalaman bukan sahaja meliputi perpaduan nasional, keharmonian negara dan semangat patriotisme, tetapi juga perlu diberi kepada sistem penyampaian dan produktiviti sebagai penjawat awam. Agency cooperation bagaimana? Bagaimana kita boleh meruntuhkan apa yang kita sebut selalu sebagai the silo mentality. Bagaimana kita boleh mengelakkan sikap terlalu teritorial. Kita menjagakan bidang tanggungjawab kita, kita rasakan orang lain jangan ambil kira apa yang merupakan bidang tanggungjawab kita. Inilah yang saya lihat yang perlu kita beri tumpuan supaya tahun ini tahun yang lebih berjaya untuk kita. Sebab dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, kita mesti mengukuhkan our national resilience. Beliau berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Perdana Menteri mengingatkan penjawat awam untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun penyampaian. Beliau mahu koordinasi yang lebih baik dilaksana antara kementerian dan jabatan bagi meningkatkan sistem penyampaian yang berkesan. Penjawat awam perlu menekan keberhasilan sesuatu perkara yang dilakukan bertambah sama ada daripada segi produktiviti, inovasi atau kreativiti. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib turut memberi penghargaan kepada jabatan dan agensi kerajaan yang bertungkus lumus melaksana tanggungjawab masing-masing dalam membantu mangsa banjir menghadapi dugaan dengan lebih selesa. Pemuda UMNO mendesak penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI susulan pendedahan bekas penolong Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Murad Khalid yang mendakwa berlaku kerugian mega akibat urus niaga mata wang pada tahun 1991. Kerugian itu didakwa menyebabkan Bank Negara Malaysia muflis. Naib Ketua Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun dalam sidang media di Ibu Negara berkata pihak pergerakan itu sebulat suara mendesak kerajaan agar satu RCI ditubuh segera untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Siasatan perlu meliputi mengenai wujud satu usaha bagi menutup fakta terhadap urus niaga forex trading exposure sebanyak $150 bilion dan forex trading loss melebihi $30 bilion. Isu ini timbul apabila ia dibangkitkan oleh bekas penolong Gubernur sendiri dan sudah tentu ianya menyentuh secara langsung kedudukan kewangan negara yang diurus oleh Bank Negara waktu itu pada tahun 1991 dan jumlahnya adalah begitu besar. Jawatan penolong Gubernur Bank Negara ini bukan satu jawatan yang boleh dianggap boleh dipandang remeh. Jadi apabila ia dibangkitkan sendiri, maka pemuda merasakan kerajaan perlu bertindak. Tegasnya tindakan menutup fakta dianggap satu jenayah yang perlu disiasat melalui penubuhan RCI. Pemuda UMNO turut menggesa siasatan dilakukan ke atas kerugian sebenar BNM sama ada jauh lebih tinggi daripada kerugian yang diumumkan dalam laporan pada tahun 1991. Kementerian Kesihatan memaklumkan caj rawatan pergigian bagi pesakit kelas 3 dan pesakit luar di klinik kerajaan adalah kekal. Langkah itu bagi mengelak sebarang kekeliruan orang ramai ekoran dakwaan palsu di media sosial. Menterinya, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata pesakit yang mendapatkan rawatan tetap membayar caj yang rendah pada kadar subsidi amat tinggi yang dibiayai kerajaan. Turut dijelaskan semakan caj pergigian dalam Perintah Fee Perubatan Pindaan 2017 hanya melibatkan pengurangan subsidi bagi pesakit kelas 1 dan 2. Pesakit hanya perlu membayar RM2 untuk penskaleran dan penggilapan gigi. Caj sama bagi perkhidmatan tampalan gigi dan RM1 untuk mencabut gigi. Mereka daripada kumpulan berpendapatan rendah tidak akan dikenakan apa-apa bayaran yang lebih daripada apa yang mereka bayar pada masa sekarang.
Pergerakan bekas perogoh bersiri warga Malaysia Silva Kumar Subiah yang baru dibebaskan dari penjara Kanada akan diawasi polis Pulau Pinang sekiranya lelaki itu memilih untuk menetap di negeri itu. Tegas Ketua Polis Negeri Datuk Chua Gilai, pemantauan perlu berikutan lelaki terbabit mempunyai rekod jenayah yang serius meskipun telah menjalani hukuman sebelum ini. Dalam pada itu, orang ramai diminta tidak bimbang. Sebab dia telah menjalani hukuman di luar negara, jadi kira dia sudah dihukumlah. So apabila kalau katakan dia ini ditempatkan di Pulau Pinang, kami juga akan mengawasi juga gerak-geri beliau, tapi beliau tidak akan dikenakan contohnya restriction. There's no restriction lah. He want to live in Penang, go ahead. But again, as I said, we will, because it's prominent, so we will keep an eye on it. Datuk Chua merasmikan program Jom ke Sekolah di SMK Taman Sejahtera Macam Bubuk. Akhbar Toronto Star melaporkan Silva Kumar Subiah, 56 tahun, dibebaskan 29 Januari lalu selepas menjalani hukuman penjara selama 24 tahun atas 19 kes serangan seks, 24 kes dadah dan 10 kes membabitkan pelbagai jenayah lain termasuk serangan dan peras ugut. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun mati lemas selepas terjatuh ke dalam longkang di kuartus polis Sek Kedah lewat petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6.45 petang itu, mangsa Muhammad Adif Naufal Aswardi, anak anggota polis berpangkat korporal bersama 3 rakannya, dikatakan bermain hujan di tepi longkang di kuartus berkenaan. Mangsa tiba-tiba tergelincir ke dalam longkang sebelum dihanyutkan arus deras dan kemudian ditemui tidak jauh dari lokasi dia terjatuh. Berikutan itu, mangsa yang juga anak ketiga daripada 4 beradik disahkan meninggal dunia. Adun Jeneri Mahazir Abdul Hamid turut menziarahi keluarga mangsa. 4 sekeluarga maut dalam kebakaran rumah di Subang Jaya, Selangor awal pagi tadi. Kesemua mangsa dipercayai tidak sempat menyelamatkan diri mengakibatkan mereka lemas terhidu asap. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat di USJ 2 kira-kira pukul 5.30 pagi tadi. Siasatan awam mensyaki kebakaran berpunca dari tingkap bawah kediaman itu. Mangsa tidak sempat menyelamatkan diri kerana grill tingkap dan pintu berkunci. Mungkin suami isteri itu sudah lebih awal. So si ayah cuba kejutkan anak dia dan 3 body stuck di dalam satu bilik, manakala wanita ataupun ibu tadi stuck di dalam bilik air master. Semua mayat dihantar ke Hospital Serdang untuk bedah siasat. Di Johor, seorang lelaki rentung dalam kebakaran membabitkan sebuah kilang perabot di Jalan Lukut Cina, Kota Tinggi. Kejadian berlaku pada pukul 1.30 pagi tadi. Mayat Eng Chin Chi, 42 tahun, yang menyewa di premis itu ditemui dalam sebuah bilik. Operasi memadam kebakaran tamat kira-kira pukul 5 pagi. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur telah memberikan keterangan kepada pihak polis susulan laporan polis oleh DAP terhadap beliau. Laporan tersebut berikutan cadangan untuk menjadikan Pulau Pinang sebahagian daripada wilayah persekutuan. Jelas Datuk Seri Tengku Adnan, kenyataan beliau itu telah disalah tafsir parti pembangkang itu. My wish. I didn't say that I will take Penang. Please read my statement properly. The problem with this opposition, they never read the statement properly. I say it was my wish. How I wish I can take Penang, I can take Labuan, I can take Langkawi, I can take part of Melaka Bandar dan juga Tioman as a wilayah persekutuan. It's only my wish. Jadi tebui media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Ibu Negara.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah dalam kesyukuran mencipta kejayaan, orang Melayu jangan sesekali mengambil ringan perbuatan salah laku yang boleh membawa kepada keruntuhan bangsa. Baginda turut menegur sikap segelintir golongan itu yang menunjukkan sifat lupa daratan meski baru mula mengecapi kejayaan. Sifat itu diibaratkan baginda sebagai mengulangi budaya kehidupan era pra-penaklukan Melaka oleh Portugis. Mereka hanyut dalam perlumbaan kebendaan dan semakin mabuk di lambung gelombang persaingan kuasa. Malah dasar-dasar murni digubal untuk membantu orang Melayu juga tidak tercapai sepenuhnya akibat masalah ketirisan yang berleluasa. Hari ini, maruah bangsa semakin diaibkan dengan perbuatan rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa. Sewajarnya bangsa berwaspada dengan titik-titik nilai yang akan memusnahkan susu sebelanga. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Ulum Datuk Dr. Shah Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan. Hanya sebuah daripada 13 buah sekolah di daerah Pekan, Pahang masih belum beroperasi berikutan air banjir belum surut sepenuhnya. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Pekan, Dr. Tajuddin Muhammad Yunus, sekolah itu ialah SK Temai yang mempunyai 160 murid dan 18 guru yang masih ditenggelami air kira-kira 0.3 meter. Dalam hal itu, satu garis panduan menyeluruh diperlukan untuk menangani bencana banjir di Pahang selain memudahkan penilaian kerosakan harta awam dan infrastruktur lain. Titah Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah ia juga penting bagi memudahkan pemantauan dan pembangunan semula kawasan terjejas dengan kadar segera. Kita harus membuat satu tindakan susuli pasca banjir yang mana kita harap satu program yang boleh menilai damage, ya, kerosakan dan harus membuat pembaikan khususnya bagi infrastruktur yang mempunyai kepentingan untuk rakyat lah, seperti jalan raya, dewan ke, sekolah ke, longkang ke ataupun GPS. Jelas baginda, langkah tersebut perlu dibuat dalam membangunkan semula negeri Pahang terutama di kawasan-kawasan kampung dan pedalaman yang terjejas akibat banjir. Selain daripada itu, soal pembersihan juga kita nak tekankan di sini. Saya harap kita boleh buat gotong royong di peringkat kampung-kampung supaya ini menjadi satu amalan, satu SOP ataupun budaya kepada mereka-mereka yang sentiasa tinggal di kawasan pendalaman dan kawasan prone banjir. Baginda berangkat melawat penduduk terputus hubungan semasa banjir di Kampung Belimbing Bukit Penyor, Pekan. Banjir di Pahang pulih sepenuhnya selepas pusat pemindahan terakhir di Institut Kemahiran Belia Negara Pekan ditutup semalam. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 300 juta ringgit untuk melaksanakan projek tempatan banjir di kawasan Parlimen Ledang. Projek melibatkan pembesaran Sungai Kesang, Sungai Muar, meluruskan parit dan membina jambatan baharu di kawasan terjejas banjir. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata sebanyak 1.2 juta ringgit diperuntukkan bagi membina jambatan baharu itu. Jambatan menghubungkan kampung Teluk Rimba Mukim Kundang ke Sungai Rambai di Melaka itu bagi menggantikan jambatan yang hanyut akibat banjir tempoh hari. Bahagian-bahagian tuan-tuan dan puan-puan di semua peringkat sesungguhnya seperti mana yang dalam sedikit masa lagi, tapi kalau dibina dia makan masa dalam 2-3 bulan. So alternatif rencana Datuk sementara ini dia ada tentera ada buat crossing temporary crossing. Pada masa ini, penduduk sekitar terpaksa menggunakan laluan sementara untuk pejalan kaki dan penunggang motosikal yang dibina Angkatan Tentera Malaysia.
Projek pembangunan komersial bercampur bernilai 311.4 juta ringgit merupakan projek mega pertama yang pernah dirangka di Kuala Perlis. Projek melibatkan pembinaan hotel 3 bintang, pangsapuri, kompleks perniagaan 3 tingkat dan pusat beli belah. Ya, projek yang dibangunkan secara usaha-sama Kumpulan Tabung Haji Property sebagai pelabur utama dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis dilancarkan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man di Kuala Perlis. Beliau yakin ia akan membawa limpahan ekonomi dan keuntungan kepada semua pihak termasuk menjana 1,300 peluang pekerjaan. Kedua-duanya mendapat faedah dan of course bagi rakyat negeri Perlis faedah dalam bentuk yang lain lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, peluang pekerjaan dan juga spillover effects khususnya dari segi peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang perniagaan yang akan wujud nanti insya-Allah. Projek yang dirancang sejak 2014 itu dibangunkan di atas tapak seluas 16.28 hektar di Kuala Perlis. Ia mengikuti 5 fasa pembangunan yang dilaksanakan bermula tahun ini dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 7 tahun. Turut dirancang pembinaan tempat meletak kenderaan bertingkat yang amat diperlukan di Kuala Perlis. 5 kali dilanda banjir dalam tempoh 2 minggu. Musibah itu cukup memberi kesan kepada penduduk kampung Bukit Kapar Timur di Klang, Selangor. Ya, penduduk mendakwa banjir berpunca daripada masalah perparitan yang tidak sempurna. Ini ekoran kerja-kerja lencongan parit oleh kontraktor yang melaksanakan projek melebarkan Jalan Meru menjadikan saluran parit menjadi kecil dan cetek berbanding sebelumnya. Saya nak kontraktor turun datang ke bawah tengok. Tengok macam mana keadaan Korea Hamdani, orang-orang tepi-tepi rumah Korea Hamdani, tengok. Jangan dia datang, dia ambil gambar, lepas tu dia jalan. Perkataan yang keluar daripada mulut dia, sabar. Sabar, ujian daripada Allah. Memang ujian daripada Allah. Tapi kita nak kena macam mana puncanya datang banjir tu. Sebab tu parit bila kecil, air mengalir, tak boleh mengalir sangat kan. Itu pasal sebab banjir. Masuk ni je 5 kali. Dia orang tak cuci rumah, tak tahu. Kita yang cuci rumah ni tahu macam mana penatnya. Betul. Bila kita tanya, projek ni kejap lagi siap, kejap lagi siap. Sekarang pun tak buat-buat. Kerap sangat masuk air, banjir. Itulah lembab kan. Lembab. Macam-macam boleh jadi. Ular naik. Lipan tu dah biasalah. Jadi kalau boleh, macam saya ni dengan yang lain-lain semua, duduk dekat area situ, kalau boleh cepatlah buat tindakan yang sepatutnya pihak-pihak yang berkenaan. Banjir hujung bulan lalu menjejaskan lebih 40 buah rumah di kampung itu. Kualiti jalan raya di sekitar Klang juga amat mengecewakan. Ekoran permukaan jalan berlopak dan tidak rata yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang ramai. Penduduk menggesa Majlis Perbandaran Klang MPK segera menyelesaikan masalah itu. Jalan Connaught Bridge yang menjadi antara laluan utama ke Shah Alam dan Klang didapati berlubang dan tidak rata serta boleh membahayakan nyawa pengguna, terutama pada waktu malam dan musim hujan. Penduduk mendesak PBT memandang serius isu berkenaan dan tidak hanya bertindak setelah aduan dibuat. Pagi-pagi ni memang jam teruk. Pagi memang jam teruk lah. Pasal apa, memang kadang-kadang orang nak pergi kerja, pergi sekolah apa semua gunakan laluan ni. So saya nak minta jasa baik Perak berkuasa, tolong ambil tindakan dengan segera. Saya dulu di kawasan dekat sini. Selalu saya melalui tempat sini. Sekarang saya tengok itu rumah mai besar, mai bahaya. Mau jalan kuasa tolong bikin balik itu lubang sendiri. Sebab nanti mau tunggu sampai orang kena aksiden baru mau buat itu lambat lah. Minta daripada pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak yang berwajib patut buat pemantauan di mana-mana jalan yang berlubang, cepat-cepatlah. Sama ada diturap ke ataupun ni supaya jalan tu ditutup rata bagi mana-mana jalan yang berlubang-lubang. Tambah lagi jalan besar, pagi tadi berlakunya kemalangan. Lori-lori telah terbalik di tengah jalan melentang. Dah jadi orang nak pergi kerja pun dah jalan dah menjadi sesak.
Projek pembinaan persimpangan bertingkat di atas landasan kereta api di Bandar Tanah Merah, Kelantan bernilai kira-kira 153 juta ringgit amat dinanti-nantikan penduduk setempat. Ya, ia penyelesaian terbaik kepada masalah kesesakan lalu lintas yang teruk di bandar itu. Projek pembinaan jajaran sejauh 1.1 kilometer ini bermula Ogos tahun lalu dan dijangka siap dalam tempoh 36 bulan. Ia merupakan antara projek terbesar di Kelantan dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadual yang diberikan kepada kontraktor itu selama 3 tahun, 36 bulan. Maka saya berharap sangatlah mereka kalau boleh on time dan kalau boleh lebih cepat lagi bagus. Sebab dalam masa 3 tahun dalam pembinaan sudah tentulah ia akan berlaku ketidakselesaan lah. Beliau ditemui media sempena keberangkatan pemangku Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra mendengar taklimat mengenai projek tersebut. Kerja-kerja fizikal projek akan dimulakan dalam masa terdekat apabila masalah pengambilan tanah membabitkan kawasan Majlis Ismail Petra, Masjid Ismail Petra Tanah Merah selesai. Kelulusan pembinaan projek diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 30 Ogos 2013. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 lagi mangsa bot karam di perairan Pulau Mengalun diteruskan dengan bantuan 50 bot nelayan tempatan. Operasi masuk hari ke-10 merangkumi perairan Pulau Mengalun hingga ke Pulau 3 dengan keluasan kira-kira 2,000 batu nautika persegi. Kita masih juga lagi meminta nelayan-nelayan yang berada di laut untuk melakukan sama-sama melakukan pencarian pada masa-masa ini. Tapi kita lihat pada hari yang ke-10 hari ini mayat yang kita temui pada tempoh hari itu, pada hari yang ke-8 pun body dia telah pun mereput dan mayat itu tidak sempurna. Jadi keberangkalian kerana mayat-mayat ni untuk timbul agak sukarlah. Mesyuarat semua agensi SAR juga memutuskan operasi tersebut diteruskan. Pencarian ini sehingga kita mendapat arahan daripada pihak atasan. Tumpuan pencarian masih di lokasi penemuan satu mayat wanita Sabtu lalu menggunakan 13 aset, masing-masing 11 buah kapal dan bot serta 2 pesawat. Dalam perkembangan sama, Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu menetapkan 28 Februari ini sebagai tarikh sebutan semula kes pemilik bot pelancong katamaran Leong Vin Ji yang mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membawa penumpang melebihi muatan. Pengakuan tidak bersalah tersebut direkod di hadapan Magistrate Jessica Ombu Kekayun ketika sesi pendengaran yang dijalankan di Ward Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu semalam. Prosiding mahkamah terpaksa dijalankan di Ward Hospital bagi memudahkan mahkamah merekodkan keterangan saksi terdiri daripada pelancong Cina yang masih menerima rawatan di hospital berkenaan. Sementara itu, Leong dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu pagi tadi. Sabtu lepas, seorang kru bot Shahreza Sailin yang turut dibicara atas pertuduhan sama mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan. Mahkamah Magistrate Kuching perlu menetapkan 8 Mac untuk sebutan semula kes bunuh dan bakar 3 sekeluarga di Matang 20 Januari lepas. Magistrate Zuhairil Sulaiman menetapkan tarikh tersebut sementara menunggu laporan kimia disiapkan. Tertuduh Uling Blue Cock 42 tahun dari kampung Munggu Sabun, Simunjan didakwa membunuh 3 sekeluarga itu sekitar 3 petang di kampung Temu Matang. Dia juga dikatakan mencederakan seorang lagi mangsa menggunakan parang dan bertindak membakar rumah mangsa sebelum melarikan diri ke dalam hutan berdekatan. Setakat ini belum ada pengakuan tertuduh direkodkan. Ulin dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan.
Ya, bahan kempen pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu yang baru memasuki hari kedua hari ini semakin hangat, malah daerah kecil itu mula menjadi tumpuan. Di Lundu, aktiviti perniagaan diakui semakin rancak. Ya, PRK Dun Tanjung Datu membawa kemasukan pengunjung dari luar, ditambah pembangunan di kawasan itu yang menyediakan pelbagai kemudahan. Lundu, though it's a small town, but there are a lot of exhibition, pameran dengan activities. So a lot of customers coming in here to join those exhibition. They stay here. So we are quite happy. Bagi golongan peniaga kecil, pembangunan yang dibawa Allahyarham Tan Sri Adnan Satin menampakkan impak yang positif terutama sosioekonomi penduduknya. Untuk bertambah maju selama dipegang Undang Datuk Nan, untuk pembangunan kita pun bertambah juga. Kayak orang datang pun dari luar, ada pelancong-pelancong dari luar, orang-orang dalam-dalaman, orang luar-luaran, semua ada datang. Dari kami situ berdagang, bertambah majulah. Nang bertambah maju. Alhamdulillah juga lah buat masa tu lah. Lama tu nang ada, lama Datuk Nan nak kaya megang lagi sampai kini tu lah. Ada kemajuan. Bisnes-bisnes pun ada maju. Pelancong-pelancong pun ada ramai datang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima 272,143 pendaftaran pengundi baru pada suku keempat 2016 iaitu untuk tempoh 1 Oktober sehingga 31 Disember lalu. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Abdul Ghani Saleh juga menyebut rang daftar pemilih tambahan RDPT itu akan dipamerkan selama 14 hari bermula 7 hingga 20 Februari di 960 tempat pameran di seluruh negara. Ia selaras kehendak Peraturan 13, Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih tahun 2012. Sepanjang tempoh pameran itu, SPR juga akan mempamerkan nama-nama pemilih yang dikeluarkan daripada daftar pemilih atas sebab-sebab tertentu seperti meninggal dunia atau lucut hak warga negara. SPR menasihatkan pemohon yang mendaftar dari tarikh 1 Oktober sehingga 31 Disember lalu agar membuat semakan maklumat pendaftaran di Pejabat Pilihan Raya Negeri, Pejabat Pos Berkomputer, Pejabat Kerajaan atau tempat pameran lain yang diluluskan. Darul Hadith Malaysia bakal diwujudkan bagi rujukan umat Islam di negara ini bagi menangani pelbagai kecaliruan ideologi, persepsi dan pemikiran umat Islam terhadap hadis-hadis palsu yang tidak sahih. Darul Hadith ditubuhkan bagi menangani ancaman masyarakat masa kini yang terdedah kepada sumber-sumber hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat melalui ceramah, khutbah, media sosial, majalah, akhbar, pengajaran di surau dan sebagainya. Penubuhannya diputuskan oleh Perdana Menteri dalam Majlis Mesyuarat Kebangsaan Hal Ehwal Islam 2016. Ia bagi membolehkan kajian dan penyelidikan oleh tenaga pakar Darul Hadith dimanfaatkan, seterusnya memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap ideologi dan fahaman yang menjurus kepada salah faham terhadap hadith. Dalam pada itu, Majlis Wacana Hadith Nabawi turut diadakan bertujuan memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai kepentingan hadis sebagai sumber perundangan kedua selepas Al-Quran. Selain itu, ia sebagai langkah menggembleng tenaga dan usaha masyarakat dan pihak berkuasa agama negeri bagi membetulkan kekeliruan terhadap salah faham terhadap hadis. Wacana anjuran bersama JAKIM dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Malaya dan disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Pergerakan kapal Nautika Alia diperlahan akibat perubahan cuaca. Perkembangan misi kemanusiaan ke Myanmar seketika lagi. Kita teruskan dengan perkembangan ini. Peningkatan harga minyak global tidak akan memberi perubahan ketara kepada aliran perbelanjaan swasta
dan menghalang pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana perbelanjaan swasta turut dipengaruhi faktor lain dan bukan pergerakan harga minyak semata-mata. Private consumption di Malaysia bukan semuanya. Basically, not everything is tied to the price of petroleum. I mean, there are many other indicators as well. Consumptions also depend on how do you see the future of the economy and also domestic situation depending on which sectors are you looking at. Jadi bukan semata-mata hanya harga minyak saja yang akan menentukan the consumption pattern. Harga runcit petrol di negara ini juga antara yang terendah berbanding negara lain. Perkembangan harga minyak global yang berada sekitar $55 Amerika setong juga masih berada dalam julat stabil yang dianggar pada $50 hingga $60 setong. Datuk Seri Dr. Nur Azlan ditemui media pada Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hub Pengetahuan dan Penyelidikan Global Bank Dunia bagi program perintis pelatih penyelidikan. Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad telah melupuskan 5 juta saham dalam Felda Global Ventures Saudi Berhad FGV pada 27 Januari lalu. Berikutan pelupusan itu, jumlah security yang dipegang oleh koperasi itu dalam FGV berjumlah 206.76 juta saham. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, FGV berkata jumlah ini mewakili 5.67% daripada jumlah saham syarikat. Sehingga penutup tengah hari tadi, harga saham FGV diniagakan 4 sen, lebih tinggi kepada RM1.88 dengan 5.91 juta saham didagangkan. Pentolis yang Berhad pengeluar peralatan memasak tempatan menerima tempahan bercagar bernilai RM54 juta bagi memasakkan peralatan memasak ke pasaran China bagi tempoh 3 tahun. Anak syarikat Nishin Resources Berhad itu memeterai perjanjian pengedaran eksklusif EDA dengan syarikat dari China Minkeda Group Holding Company Limited. Bagi tahun pertama, Pentoli menyasarkan hasil ekspor berjumlah RM6.25 juta, seterusnya RM12.5 juta bagi tahun kedua dan RM25 juta untuk tahun ketiga. Jelas pengarah urusan Nishin, Chen Xianyi, selain China, pihaknya turut merancang meneroka pasaran baharu tahun ini khususnya di Rusia dan Amerika Syarikat. This is specifically for convex mirror. And because our quality of the convex mirror is well known. For example, the Japan convex mirror, they order from us cover about 30% of their market shares. So with the introduction of our convex mirror in the US and Russia, we believe we can penetrate these two countries in this year. Nishin juga akan mengambil kesempatan daripada nilai dolar Amerika Syarikat dan yen Jepun yang kukuh berbanding ringgit. Berikutan 80% daripada produknya kini diekspor. Khidmat menjahit pakaian dari pintu ke pintu pendekatan perniagaan itu dijalankan Nur Hashimah Mat Lazim selepas mendapat bantuan sebuah motosikal menerusi program Mobile Preneur. Memulakan perniagaan sejak 2 tahun lalu, Nur Hashimah mengakui selepas menyertai program di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah pada awal tahun lalu, lebih ramai pelanggan mendapatkan perkhidmatannya. Menurut pemilik Orchid Taylor, selepas mendapat bantuan motosikal, Nur Hashimah mendapat idea untuk memperkenalkan perkhidmatan seperti itu kepada pelanggannya. Macam membantu perniagaan saya. Macam contoh kalau orang nampak, motor tu dia dah nampak saya ada buat iklan dekat motor tu, so dia tahu saya ada ambil tempahan menjahit lah. Rumah customer, hantar barang customer, atau kalau macam dia nak saya yang datang, saya pergi. Kalau saya tak ada masa, saya akan ambil runner, suruh hantarkan. Itu pun saya boleh buat sampingan untuk hantar barang lain sebab saya pun ada buat sampingan lain. Salah seorang pelanggan, Ain Farhana Muhammad Noh, mengakui pendekatan tersebut secara langsung menjimatkan masa selain lebih mesra pelanggan.
kita bekerja kan, tak ada masa kadang-kadang. So kita guna khidmat macam ni, dia boleh datang rumah, ukur badan kita. Lepas tu boleh delivery sekali kat rumah baju yang kita tempah. So far saya tengok jahitan dia pun okey, cantik. Program Mobilepreneur merupakan salah satu inisiatif membantu usahawan belia menjana pendapatan dan menangani kos sara hidup. Selain motosikal, peserta turut diberi kelengkapan perniagaan dan kursus bimbingan. KTM Berhad melalui perkhidmatan komuter akan beroperasi tanpa henti selama 3 hari 2 malam bermula Rabu ini hingga Jumaat sempena sambutan Taipusan. Dan ia melibatkan 623 perjalanan tambahan terus dari laluan Pelabuhan Kelang, Rawang, Seremban ke stesen Batu Caves. Ya, perkhidmatan tersebut memberi kemudahan pengangkutan kepada orang ramai khususnya penganut Hindu serta pelancong untuk ke Batu Cave yang dijangkakan melebihi 500,000 pengunjung. KTM Berhad turut menawarkan beberapa kemudahan dan insentif lain. Kita memberi diskaun tambang sehingga 20% untuk pembelian tiket dewasa bagi perjalanan 2 hala ke stesen Batu Cave pada 8 hari bulan Februari hingga 11 Februari, Rabu hingga hari Sabtu. Tambang konsesi sedia ada sebanyak 50% untuk warga emas, OKU, pelajar serta kanak-kanak berumur 2 tahun hingga 6 tahun dan percuma untuk kanak-kanak berumur 2 tahun. Pembelian tiket dari stesen Batu Cave hanya boleh dilakukan melalui kaunter tiket saja. Jelasnya lagi 1,000 pengguna perkhidmatan GrabCar akan menikmati diskaun tambang sebanyak RM8 untuk ke semua stesen komuter dalam tempoh sama. Malaysia dan Mahkamah Timbang Tara Tetap PCA hari ini menandatangani perjanjian negara hos kerangka undang-undang untuk membolehkan prosiding di takbir PCA dijalankan di negara ini secara ad hoc. Malaysia sehubungan itu menjadi negara hos ke-10 PCA yang menjadi alternatif bagi perkhidmatan PCA selain ibu pejabat di The Hague dalam prosiding Timbang Tara, pengantaraan dan perdamaian dan Suruhanjaya Inkuiri bagi pencarian fakta. Malaysia kini menyertai 9 negara lain, Argentina, Chile, China, Costa Rica, India, Mauritius, Singapura, Afrika Selatan dan Vietnam dalam senarai negara hos PCA yang semakin bertambah daripada segi geografi dan strategik. Pemeteraian perjanjian penting itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di pejabatnya di Putrajaya. Malaysia diwakili Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali dan PCA Timbalan Setiausaha Agungnya Brooks Daly. Pasukan perubatan yang menyertai misi bantuan kemanusiaan Food Flotilla for Myanmar siap sedia menghadapi tugasan mencabar ketika berada di Myanmar dan Bangladesh. Dan bagi memperlengkapkan mereka dengan situasi sebenar, 3 siri latihan simulasi kecemasan dilakukan di atas kapal Nautical Alia. Wartawan Awaluddin Derani yang mengikuti misi tersebut melaporkan. Menurut Ketua Pasukan Perubatannya, Datuk Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman, menerusi siri simulasi, pasukan perubatan dapat menilai tahap kesiapsiagaan dan kemampuan mereka. Dalam proses sama kita juga mempunyai krisis command center kita di mana kita akan buat perhubungan sesama kita dalam konteks komunikasi dan juga bagaimana kita kerjasama dengan hospital-hospital dalam perjalanan kita seperti di Myanmar ataupun di Bangladesh. Beginilah risiko-risiko cara kesiapsiagaan kita untuk menghadapi apa-apa cabaran. Di samping menguji kemampuan kerja berpasukan, simulasi turut bertujuan melihat laporan primari dan sekundari ketika kes trauma. Selain itu, ia juga mencabar pasukan perubatan bagaimana membawa pesakit ke bilik rawatan untuk rawatan lanjut. Seramai 50 pakar dan pegawai perubatan serta jururawat terlatih mengikuti misi ini. Terdapat pelbagai peralatan dan fasiliti disediakan dalam misi ini, termasuk 1 dewan bedah dan 2 bilik rawatan serta khidmat helikopter perubatan. Dari Laut Andaman, Awaluddin Derani dan juru kamera Fazrin Izni On melaporkan untuk RTM.
Kesan perubahan cuaca menyebabkan kapal Nautical Alia dijangka tiba di Yangon, Myanmar lewat 12 jam berbanding jadual asal. Menurut Ketua Misi Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, ekoran itu kelajuan kapal terpaksa dikurangkan sehingga 6 batu nautika sejam bagi menjamin keselamatan kesemua 215 anggota misi. Sepatutnya kita sampai 8 hari bulan, tapi sekarang kita akan sampai pada 9 hari bulan. Jadi kekangan ini tidak boleh kita mengelakkan ini kerana faktor cuaca. Bila mana cuaca dan kita juga berkena mengambil faktor keselamatan para sukarelawan, kita tidak boleh melawan arus. Sebaik tiba di Yangon, hanya seramai 30 sukarelawan dibenarkan mendarat bagi menyampaikan sumbangan kepada kerajaan Myanmar. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Abdul Aziz, pasukan hadapan misi sudah membuat persiapan bagi membantu 30 sukarelawan berkenaan. Di mana kita nak parking, di mana kita nak unload, semua tu sedang diuruskan oleh pihak MOFA Myanmar. Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, Myanmar. Mereka telah menguruskannya dengan Ricky team kita. Ricky team kita pun dah sampai. Semua dah berada di Myanmar, sedang menguruskan segala persiapan yang bakal kita lakukan. Selain itu, bantuan tambahan sejumlah beras dijangka diturunkan di pelabuhan sama sekiranya keadaan memerlukan. Fokus sukan malam ini, Tunku Ismail Sultan Ibrahim hampir pasti rebut jawatan Presiden FAM. Juga pensuturan semula pentadbiran perusahaan Persatuan Kriket Malaysia. Pemilik klub Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim hampir pasti bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada pemilihan Kongres FAM ke-53 25 Mac ini. Ia setelah menerima perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam satu pertemuan khas bersama beberapa delegasi ahli gabungan Persatuan Bola Sepak Negeri di Klub Polo Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan kira-kira 9 pagi itu diketuai Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka Datuk Muhammad Yusof Mahadi bersama 14 ahli gabungan Persatuan Negeri yang lain. Menurut Datuk Muhammad Yusof Mahadi, ketika pertemuan kira-kira sejam itu, Sultan Johor turut menetapkan syarat kepada ahli gabungan supaya tidak meletakkan tempoh tertentu kepada Tengku Mahkota Johor. Sebaliknya, memberikan masa kepada Tengku Mahkota Johor melakukan perubahan bola sepak negara jika jawatan Presiden itu milik Tuanku Mahkota Johor. Dan tentu sekali, kita bercakap tentang membawa bola sepak ini ke level lain, masa yang akan memainkan yang akan menentukan. Jadi tuanku juga berpesan, jangan bagi berapa tahun, tapi bagi masa kepada TMJ untuk mencorakkan atau membawa bola sepak ini ke satu tahap yang lebih baik. Jadi akhirnya pertemuan itu telah mendapat kita semua menjunjung kasih kepada Tuanku Sultan kerana di akhir pertemuannya Tuanku akhirnya bersetuju untuk mengizinkan anak anda Tuanku bertanding jawatan Presiden. Beliau ditemui pemberita selepas menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. 14 ahli gabungan tersebut menyuarakan sokongan terhadap Tunku Mahkota Johor jika baginda menerajui organisasi tersebut. Antara ahli gabungan yang hadir pada pertemuan tersebut, Persatuan Bola Sepak Melaka, Selangor, Perlis, Kedah dan termasuk Persatuan Jurulatih Kebangsaan. 5 lagi Persatuan Bola Sepak Negeri tidak dapat hadir, antaranya Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan PDRM. Selain Tunku Mahkota Johor, 3 calon lain disebut-sebut merebut jawatan Presiden FAM, termasuk bekas Presiden KAFA Tan Sri Anwar Musa, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin dan bekas Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Tan Sri Asih Cik Mat.
Seterusnya, menjelang perlawanan penentuan ke peringkat kumpulan Liga Juara-Juara AFC di antara pasukan Johor Darul Takzim JDT dan klub dari Jepun Gamba Osaka, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Kebangsaan B. Satyanandan yakin pasukan JDT mampu melakukan kejutan membenam wakil dari negara matahari terbit itu. Jelasnya, dengan dibarisi pemain muda serta beberapa pemain import yang lincah, JDT mampu menyaingi pasukan terbaik Asia itu. Ia dapat dibuktikan apabila skuad Harimau Selatan berjaya menjinakkan Bangkok United minggu lalu. Memang kita tak ada macam ketekanan. So orang dah tahu dah Gamba Osaka memang kuat. Mungkin JDT akan buat kejutan. Dan saya harap dengan pemain-pemain mentally memang dah relax a bit, ya. Tak ada pressure dan sebagainya. Mungkin boleh mencipta satu kejutan. Dan saya harap mereka JDT, apa yang saya nampak dalam Liga Super dan semasa mereka main dengan Bangkok, di Bangkok, saya nampak tahun ni ada orang kata berbanding dengan tahun lepas JDT tahun ni lemah sikit, tetapi saya nampak JDT makin kuat. JDT bakal bertemu Gamba Osaka malam esok di Stadium Suita City Football Osaka kira-kira 7 malam waktu Malaysia. Persatuan Kriket Malaysia hari ini melakukan penstrukturan semula pentadbiran persatuan itu dalam menghadapi cabaran lebih besar selain tadbir urus yang lebih baik. Presidennya Mahinda Valepura berkata sukan kriket di Malaysia kini semakin berkembang dengan pelibatan lebih ramai pemain-pemain elit. Dengan penstrukturan semula pentadbiran diharap dapat memastikan program pembangunan sukan kriket berjalan lancar dan tersusun, terutama dalam usaha memperbaiki lagi ranking dan pencapaian antarabangsa. We will look and see how our entire departments within high performance development plans, administration, marketing work, and this is it's a big job for us. As much as I say all of this, I realize that there are challenges, but these are challenges that we constantly have. We just need to move forward. Mahinda berkata berbanding jawatan utama pengurus besar sebelum ini, persatuan akan mempunyai 2 jawatan tersebut bagi bahagian pentadbiran dan keuangan serta operasi kriket. Sementara 1 jawatan teratas iaitu Ketua Pegawai Eksekutif akan diwujudkan bagi mengepalai keseluruhan pentadbiran persatuan. Beliau juga turut mengumumkan pelantikan bekas Ketua Pasukan Kriket Sri Lanka, Bandula Wanapura sebagai perunding kurusan bagi memastikan pelaksanaan pentadbiran baru itu bagi tempoh 3 tahun. Beliau bercakap dalam sidang media persatuan di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Mahinda berkata pasukan kriket Malaysia kini berada di landasan paling baik untuk meraih sasaran 2 pingat emas dari 3 acara yang dipertandingkan pada Tamasya Sukan C Ogos nanti. Pasukan negara telah membuat persediaan lebih awal semenjak awal tahun lalu bagi menghadapi Tamasya itu. Sehingga kini skuad kriket lelaki dan wanita negara telah pun menyertai beberapa perlawanan percubaan dengan pasukan terkemuka kriket antarabangsa selain menyertai kejohanan jemputan luar negara dan domestik. Antaranya negara Pakistan, Sri Lanka, UAE, Zimbabwe dan juga negara jiran Thailand selain bakal menyertai kejohanan Liga Dunia 3 di Uganda dan kejohanan jemputan di Tanzania. Dalam persaingan peringkat Asia Tenggara, pasukan kebangsaan merupakan pasukan pilihan untuk menjuarai acara yang dipertandingkan pada Tamasya itu nanti.
Kedaifan 3 ibu tunggal di Kubang Krian, Kelantan akhirnya mendapat perhatian sekurang-kurangnya untuk meringankan beban yang ditanggung mereka. Azizah Adam dan 2 anaknya Nur Hafizah Mamat serta Nur Marini tinggal sebumbung selepas bercerai dengan suami masing-masing. Lebih malang selepas terbabit dalam kemalangan ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja 6 tahun lalu, Azizah hilang deria rasa dan bau. Beliau yang kematian suami akibat sakit jantung sejak 5 tahun lalu berkata dia tinggal bersama 2 anaknya di rumah pusaka peninggalan ibu bapanya yang semakin uzur. Selain bumbung yang bocor, lantai rumah berusia lebih 50 tahun ini juga semakin reput dimakan anai-anai. Namun dia tidak mampu untuk membaikinya. Keadaan itu tidak sesuai untuk membesarkan 2 orang cucu lelaki iaitu anak kepada Nur Hafizah dan Nur Marini. Menurut Azizah, mereka perlu bekerja keras untuk menampung kehidupan masing-masing dengan pendapatan tidak seberapa. Nur Hafizah bekerja di sebuah kedai menjual produk sejuk beku dan menambah pendapatan dengan bekerja di sebuah pasaraya di Kubang Krian, manakala adiknya Nur Marini mendapat upah menjahit. Masa tu saya pergi minta, dia kata sebab saya duduk you, tak lulu. Tak lulu? Dia yang tak lulu? Tak lulu. Sepatutnya kita dapat tak ada. Sebab dia kata sebab anak saya masuk you. Kata anak saya masuk you, kena bayar pinjam bank. Yuran pinjam. Tak lulu. Jadi kalau ni maknanya kita nak bantuan. Kalau boleh. Bagi Nur Marini, pendapatannya yang hanya bergantung kepada upah menjahit baju tidak cukup untuk menyara kehidupan anaknya. Ikut cakap mak dia. Dia itu mak dia. Ikut cakap mak dia lah, dia suruh pisah-pisah. Jadi Lani pendapatan itu? Cari sendiri. Apa kita buat? Jahit. Jahit baju. Sementara itu, Pengerusi Info Semasa Kubang Krian ISSK Muhammad Apandi Muhammad berkata, beliau terpanggil untuk membantu keluarga terbabit. Semasa Kubang Krian, kami memperjuangkan semua aspek yang berlaku dalam info-info ataupun sebarang kejadian yang berlaku di Kubang Krian dan sekitar Kota Baru. Dan pada hari ini kami turun bersama dengan ahli AJK kami untuk membantu kakak ni untuk membawa masalah yang berlaku pada ibu tunggal ni ke depan. Keluarga ini turut menerima sumbangan daripada UMNO bahagian Kubang Krian yang disampaikan Ketua Pemudanya Bakri Yusof. Beliau sedia membantu bagi membolehkan keluarga berkenaan mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam kadar segera. Festival Salji di Hokkaido, pameran musim sejuk paling besar di Jepun, membuka tirainya hari ini. Dan untuk edisi ke-68, lebih 200 ukiran ais dipamerkan yang dijangka menarik jutaan pelancong tempatan dan asing. Sejarah penganjurannya bermula sekitar 1950-an apabila sekumpulan pelajar membina 6 patung salji di Odori Park yang terletak di tengah bandaraya itu. Visual itu mengakhiri Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saksikan bersama.